La ilaha illallah la mawjuda wala ma'buda wala maqsuda illallah. Tiada zat yang wajib ada, tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang menjadi pergantungan hati kecuali Allah. Ini di peringkat syariat. Mereka yang tidak belajar tasawuf dan tarekat habis berhenti di peringkat syariat itu saja. Bagaimanapun hebatnya kata-kata yang disusun oleh ulama mereka, tetap itu di peringkat syariat, peringkat zahir. Adapun maksud la ilaha illallah di peringkat hakikat atau di peringkat zauqi atau di peringkat maknawiyah atau di peringkat ma'rifah, ini Allah sendiri yang akan menyampaikan maksud la ilaha illallah. Sebab itulah kita bila berzikir la ilaha illallah, basic zikir la ilaha illallah yang kita gunakan ialah makna la ilaha illallah di peringkat syariat. La ilaha illallah la mawjuda wala ma'buda wala maqsuda illallah. Bila kita berzikir terus dengan menumpukan tiga aspek Allah, la mawjuda, la ma'buda, la maqsuda, satu ketika bila Allah bukakan hijab roh kita, maka pandangan roh kita akan nampak kewujudan Allah, rahsia kewujudan Allah, rahsia keagungan dan rahsia kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Dengan cara berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita dibukakan oleh Allah, maka pandangan roh kita akan nampak rahsia-rahsia kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah di alam malakut. Ketika itulah maka Allah tingkatkan makna la ilaha illallah dari peringkat syariat ke peringkat hakikat. Maka ketika itulah ilmu kita ditingkatkan oleh Allah kepada ma'rifah. Ilmu kita mengenai la ilaha illallah ditingkatkan oleh Allah kepada tingkat ma'rifah. Ma'rifah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأظهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini marilah kita cuba ingatkan semula makna atau maksud la ilaha illallah. Mungkin hadirin dan hadirat telah mendengar keterangan mengenai makna maksud la ilaha illallah di mana-mana. Termasuklah yang tuan-tuan dengar dalam Facebook dan TikTok, dalam semuanya tuan-tuan dah dengar. Tapi kita sebagai ahli tarekat, mestilah kita dapat memahami maksud la ilaha illallah seperti yang diajar oleh golongan ulama tasawuf. Memang terdapat perbezaan yang ketara. Jadi pada malam ini cuba kita ingatkan semula maksud la ilaha illallah.
asas pemikiran yang kita gunakan mestilah berasaskan kepada peringkat syariat dan peringkat hakikat. Ataupun di peringkat syahadah dan di peringkat musyahadah. Ataupun di peringkat sama'i dan di peringkat zauqi. Kalau kita tidak ingat konsep-konsep yang berkaitan dengan syahadah dan musyahadah, sama'i dan zauqi, syariat dan hakikat, maka kita tak akan dapat memahami maksud la ilaha illallah yang sebenar. Apa yang pernah kita dengar di mana-mana dijelaskan oleh para ustaz, yang kita dengar itu selama ini, itu adalah makna la ilaha illallah di peringkat syariat saja. Sebab itulah kita dengar macam-macam. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan macam-macam. Bagaimanapun hebatnya penerangan yang diberikan, itu semua masih di tahap maksud la ilaha illallah di peringkat syariat. Malahan di peringkat syariat sekalipun pandangan ulama tasawuf sudah berbeza. Karena di peringkat syariat la ilaha illallah menurut pandangan ulama tasawuf mestilah menyentuh 3 aspek tauhid. 3 aspek tauhid, 3 sudut tauhid. Tauhidul zat dan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Bila disebut la ilaha illallah dari segi syariat, la mawjuda wala ma'buda wala maqsuda illallah. Ini di peringkat syariat. La ilaha illallah, tiada zat yang wajib ada, tiada Tuhan yang wajib disembah, dan tiada Rabb yang menjadi pegantungan hati kecuali Allah. Ini dari segi syariat. Ulama tasawuf ada dalil yang terang. Yaitu antara lain ialah ayat 56 surah Al-A'raf, di mana Allah berfirman wad'u khaufan wa tam'a. Itu ingat Allah itu mestilah menimbulkan rasa takut yang sebenar-benar di dalam hati dan pegantungan hati kita yang sempurna. Jadi untuk membina rasa takut
khauf di dalam hati, mestilah nyata wujudnya Allah, la mawjuda illallah, nyata keagungannya, la ma'buda illallah, dan ketiga nyata rububiyahnya, la maqsuda illallah. La ilaha illallah terlintaslah dalam hati kita, la mawjuda, la ma'buda, wa la maqsuda illallah. Tiada ilah, tiada zat yang wajib ada, tiada ilah yang disembah, tiada Rabb yang jadi pergantungan hati kecuali Allah. Ini ada dalilnya. Ini dari segi syariat. Ini bukan la ilaha illallah, bukan hanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu makna yang sudah kita pelajari sejak kecil, sejak tadika. Tapi apabila kita belajar tasawuf, maka makna la ilaha illallah itu dijelaskan lagi di peringkat syariat pun. La ilaha illallah, la mawjuda, wa la ma'buda, wa la maqsuda illallah. Tiada zat yang wajib ada, tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang menjadi pergantungan hati kecuali Allah. Ini di peringkat syariat. Mereka yang tidak belajar tasawuf dan tarekat habis berhenti di peringkat syariat. Itu saja. Bagaimanapun hebatnya kata-kata yang disusun oleh ulama mereka, tetap itu di peringkat syariat, peringkat zahir. Adapun maksud la ilaha illallah di peringkat hakikat atau di peringkat zauqi atau di peringkat maknawiyah atau di peringkat ma'rifah, ini Allah sendiri yang akan menyampaikan maksud la ilaha illallah. Sebab itulah kita bila berzikir la ilaha illallah, basic zikir la ilaha illallah yang kita gunakan ialah makna la ilaha illallah di peringkat syariat. La ilaha illallah, la mawjuda, wa la ma'buda, wa la maqsuda illallah. Bila kita berzikir terus dengan menumpukan tiga aspek Allah, la mawjuda, la ma'buda, la maqsuda, satu ketika bila Allah bukakan hijab roh kita, maka pandangan roh kita akan nampak kewujudan Allah, rahsia kewujudan Allah, rahsia keagungan dan rahsia kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Dengan cara berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita dibukakan oleh Allah, maka pandangan roh kita akan nampak rahsia-rahsia kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah di alam malakut. Ketika itulah maka Allah tingkatkan makna
la ilaha illallah dari peringkat syariat ke peringkat hakikat. Maka ketika itulah ilmu kita ditingkatkan ya Allah kepada ma'rifah. Ilmu kita mengenai la ilaha Allah ditingkatkan oleh Allah kepada ke tingkat ma'rifah. Ma'rifah la ilaha illallah. Mungkin tuan-tuan masih tak faham. Siapa yang telah bersuluk, takdirnya ketika bersuluk, Allah bukakan hijab. Allah sampaikan kepada tahlil lisan la ilaha illallah, dan setelah ditelitikan oleh mereka yang memeriksa zikir, ada tanda-tanda yang jelas. Kita telah disampaikan oleh Allah pada hakikat la ilaha illallah. Barulah kita dikurniakan Allah zikir nafi isbat. Barulah kita dikurniakan oleh Allah zikir tahlil la ilaha illallah. Dengan kata-kata lain, seseorang yang belajar tarekat Naqsabandiyah sudah bersuluk dan dalam suluknya dia telah mencapai tingkat tahlil lisan la ilaha illallah, berarti orang tersebut telah dikurniakan oleh Allah hakikat la ilaha illallah, ma'rifah la ilaha illallah. Contohnya ialah dua ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Imran. Dua ayat ini selalu kita dengar dan saya selalu gunakan. Tapi itulah malangnya. Sedikit saja di antara kita yang faham. Majoriti dengar, tapi majoriti tak faham. Walaupun saya dah ulang, sudah saya jelaskan dari berbagai sudut, pun tak faham. Antaranya ada ahli kita, dalam Quran ada ke tak cerita suluk? Ada yang jawab tak ada. Suluk ni perbuatan Nabi. Dalam Quran tak ada. Padahal berkali-kali saya sebut. Kalau kita mau tengok golongan orang yang berzikir, bersuluk, inilah ulul albab. Mereka mampu terus-menerus berzikir, bertafakur, tak putus-putus. Tentulah mereka meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan seluruh aktiviti hidup, duduk di satu tempat beramai-ramai, berkumpulan berjamaah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, khilaqul zikri, halaqah zikir. Padahal saya dah selalu sebut, masih ada lagi yang berbincang-bincang, yang bertanya pada kawan, mana dalil suluk ni dalam Quran? Jawapannya ialah ayat 190 hingga 191 surah Al-Imran. Golongan ulul albab yang sentiasa berzikir dan tafakur, tentunya mereka berada dalam keadaan suluk. Tinggalkan rumah, tinggalkan aktiviti hidup. Terus menerus. Sehingga Allah bukakan berbagai hijab yang menutupi roh mereka. Roh mereka nampak
berbagai rahsia Allah di alam malakut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Jadi dengan sendirinya ulul albab ni, kalau kita hubungkan dengan la ilaha illallah, tentulah mereka telah dikurniakan oleh Allah ke tingkat hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Peringkat hakikat dan makrifah, tuan-tuan. Hakikat dan makrifatullah, peringkat itu mestilah pandangan roh kita dapat melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Kalau tidak menerusi alam malakut, seseorang itu tidak akan sampai ke tingkat hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Apa juga aspek-aspek tauhid lain untuk sampai kepada hakikat dan makrifah, mestilah pandangan ruh orang tersebut dapat melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Kerana itulah benar apa yang saya sebutkan, bagaimanapun hebatnya ungkapan kata seseorang alim yang memberi makna la ilaha illallah, selagi orang alim tersebut tidak pernah melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut, dia belum lagi disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan makrifah. Saya selalu dah ulang, alam semesta ini dua lapis. Lapisan luarnya disebut oleh Allah alam mulki. Lapisan dalamnya disebut oleh Allah alam malakut. Dalam Quran ada suratul mulki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua mesti ambil perhatian, supaya kita mahir alam mulki. Alam mulki ini alam zahir, macam kita tengok dinding, tengok lampu. Luar sana pokok-pokok, nampak langit, nampak bulan, bintang, matahari. Sebelah kita nampak kawan-kawan, nampak tikar, nampak semua. Seluruh yang kita nampak ni, yang kita boleh rasa dengan panjandera, semuanya itu disebut alam mulki. Daripada penglihatan mata kita melihat alam mulki, kita dapat ilmu mengenal Allah. Misalnya wujudnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu lemparkan pandangan mata kepada kamu, kamu akan rasa wujudnya Allah. Jadi ilmu, dapat ilmu mengenal Allah pada akal. Tapi apabila Allah tingkatkan ilmu orang tersebut dengan cara dibukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh nampak alam malakut. Bila nampak alam malakut, pandangan roh, maka ketika itulah ilmu mengenal Allah yang dengan cara melihat alam mulki ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah. Itulah diistilahkan secara zauki. Hakikat dan makrifat secara zauki.
Kalau ilmu itu dengan akal dipelajari, diusahakan. Tapi kalau hakikat dan makrifah itu limpahan kurniaan Allah yang terus Allah sampaikan ke dalam hati. Takkan dah susah sangat ni. Alam mulki, alam malakut. Tak susah. Kedua-dua alam ini sangat penting untuk kita gunakan bagi mengenal Allah. Kita mengenal Allah dengan kejadian yang nyata, alam mulki, kita dapat ilmu mengenal Allah. Kita gunakan alam malakut dengan pandangan mata hati atau pandang roh, ilmu kita ditingkatkan ya Allah ke tingkat makrifah, hakikat dan makrifah. Senang saja. Jadi basic kepahaman yang basic ini tuan-tuan, kita tentu boleh jadikan kayu pengukur bila seorang itu bercakap tentang tauhid. Ya. Orang alim ini bercakap tentang tauhid ini peringkat syariat ke peringkat hakikat? Peringkat ilmu ke peringkat makrifah? Kita boleh tahu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, contoh di dalam Quran bukan saja golongan ulul albab, ya. Nabi-nabi dan rasul-rasul pun sama. Katalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah ada ilmu tauhid pada akal dia. Tapi Allah tingkatkan ilmu tauhid pada akal itu ke dalam hati. Dengan cara Allah bukakan hijab roh Nabi Ibrahim, lalu roh Nabi Ibrahim nampak alam malakut. Dengan itu, maka ilmu Nabi Ibrahim meningkat kepada hakikat dan makrifah. Imannya meningkat kepada yakin. Ayatnya selalu saya dah sebut, suruh catat ni. Bukan senang. Ayat berapa? Ayat 75 surah Al-An'am. Yang tak catat tak apa kalau ingatan kuat ni. Nanti lepas dari sini pun dah hilang. Ayat 75 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan, nampakkan, nyatakan dalam pandangan roh Ibrahim alaihissalam resi-resi kami di alam malakut, kejadian yang di langit dan di bumi. Jadi dengan itu Nabi Ibrahim dapat peningkatan ilmu kepada makrifah, hakikat dan makrifah. Karena itulah di hujung ayat itu Allah berfirman waliyakuna minal mukminin. Dengan itu Ibrahim alaihissalam ya, imannya meningkat kepada yakin. Bertukarlah daripada seorang mukmin kepada seorang mukinun. Kok jelas? Begitulah bila kita belajar tarekat, kita berzikir, satu ketika insya-Allah kita akan dikurniakan Allah. Dibukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita, lalu pandangan roh kita nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Dengan itu, ilmu kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat hakikat dan makrifah. Iman kita juga ditingkatkan ke tingkat yakin. Terang dah? Terang, mudah aja.
Yang penting bila kita dah tahu seperti ini, inilah kita jadikan ukuran. Kalau kita buka TikTok ke, tengok Facebook ke, ada seorang ustaz yang hebat. Dia bercakap tentang La ilaha illallah, tentang tauhidnya. Kita dapat tahu, alah, ini semua di peringkat syariat. Katalah seorang tokoh dalam ilmu hakikat. Dia terangkan tentang hakikat Tuhan, kewujudan Allah dan sebagainya. Dengan bahasa yang hebat-hebat. Itu semua masih di peringkat syariat. Di peringkat ilmu. Tapi sayangnya mereka menyangka itulah hakikat. Kan? Karena hakikat dan makrifat Allah sendiri yang menyampaikan. Abang cuba bang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang akhir sekali saya sebutkan tentang makrifah, hakikat dan makrifah. Telah dikurniakan Allah kepada Nabi Ibrahim, telah dikurniakan Allah kepada golongan ulul albab. Jadi kita juga mesti mempunyai kepahaman yang jelas. Beza antara ilmu dengan makrifah. Ilmu mengenal Allah dengan makrifatullah. Kita ingatkan kata-kata Imam Ghazali. Bila sebut saya makrifah, kita mesti ingat kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali menegaskan, ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'ali la tusal bi ilmil kalam, balil kalamu mani'an anha wa khijaban laha, wa amma khusuluha bil mujahadah. Adapun ma'rifatullah, makrifat tentang sifat-sifat Allah, makrifat tentang perbuatan-perbuatan Allah, tidak akan tercapai dengan cara belajar ilmu tauhid. Jadi apa saja yang disebut oleh ustaz-ustaz berkaitan makna la ilaha illallah, itu semuanya di peringkat ilmu, pada akal. Karena apa? Karena ma'rifatullah tak boleh disampaikan oleh manusia. Allah sendiri yang menyampaikan. Sebab itu Imam Ghazali kata, balil kalamu, bahkan usaha seseorang terus mempelajari ilmu tauhid akan menghalang orang tersebut daripada ma'rifatullah. Menghijab mereka daripada ma'rifatullah. Tak akan tercapai. Adapun untuk mendapatkan ma'rifatullah ialah dengan mujahadah. Mujahadah macam mana? Seperti yang dilakukan oleh ulul albab. Sentiasa zikir dan tafakur. Dalam tarekat kita zikir dan tafakur dalam masa suluk. Di sinilah ya, kepentingan amalan suluk ini. Bila kita berzikir berterusan dalam suluk, mudah-mudahan Allah bukakan berbagai hijab yang menutupi pandangan roh kita. Di pandangan roh kita nampak rasi-rasi Allah di alam malakut. Nah, daripada sini juga pentingnya kita menjaga adab suluk. Ya. Kadang-kadang orang yang suluk ini dicakap-cakap curi-curi. Tak ada orang yang bercakap. Cakap curi-curi ke, cakap terang-terang ke, sama je. Sebab apa curi-curi ini tak nampak yang menjaga. Tapi yang menjaga siapa? Allah.
Haji, Haji nak solok, nak terbuka hijab. Haji dah bercakap ni. Ya, seolah-olah begitulah. Ya. Haji dah lupa tujuan zikir bersolok di sini. Rupanya cakap lebih penting daripada zikir ya. Itu bahasa saya lah. Sampai habis solok 10 hari, tak dapat apa-apa. Di dalam masa solok itulah, bila kita berzikir, terus berzikir sampai ke tingkat Nabi Isbat. Tingkat Nabi Isbat inilah, ya. Kalau betul dilakukan, cukup syarat-syarat, tak ada halangan. Ketika itulah, ya, Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita. Sebab itulah di peringkat Nabi Isbat ni sangat susah. Sangat susah nak lepas. Sangat susah untuk berjaya melakukan La ilaha illallah di peringkat Nabi Isbat. Kerana apa? Perlu bersih betul zahir dan batin. Terutamanya unsur-unsur syirik. Betul-betul memandang wujudnya Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah. Bila Allah sampaikan kepada hakikat itu, hakikat la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, barulah Nabi Isbat itu diterima oleh Allah. Barulah kita disampaikan Allah ke tingkat hakikat dan makrifat di tangga yang pertama. Walaupun di tangga yang pertama, kalau kita jaga, kalau kita betul-betul hargai yang Allah kurnia, insya-Allah Allah akan teruskan limpahkan berbagai rahsianya di masa yang akan datang. Jadi Imam Ghazali kata, hakikat dan makrifatullah itu tak boleh dicapai dengan belajar, terus belajar tauhid. Di dalam kitab Syiarus Salikin, mempelajari sampai 1000 kitab sekalipun, tak akan tercapai. Sebab apa? Bukan caranya. Belajar, terus belajar, membaca kitab-kitab, walaupun beribu-ribu, itu bukan cara untuk mendapatkan hakikat makrifah, untuk sampai ke tingkat hakikat dan makrifah. Untuk sampai kepada hakikat dan makrifatullah, apa saja, ya, terutamanya yang berkaitan dengan Allah, la ilaha illallah. Kata Imam Ghazali, mestilah melakukan mujahadah. Seperti contohnya yang dilakukan oleh golongan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab ni duduk di Masjid Nabi, ya. Siang dan malam, makan minum tak fikir. Kerana makan minum mereka tak ada siapa masakkan di Masjid Nabi di Madinah. Makan minum, orang yang tinggal di Masjid Nabi bergantung kepada pemberian orang ramai yang tinggal di sekitar Masjid Nabi. Biasanya sahabat-sahabat akan
membawa kroma. Mungkin air sejuk. Biasanya mereka tidak terus diletakkan di masjid Nabi, tidak. Mereka bawa makanan minuman itu kepada Nabi. Nabi ada sahabat yang ditugaskan untuk membagikan makanan minuman itu kepada sahabat yang tinggal di masjid beribadat, berzikir. Itu cara dia. Jadi macam itulah kita bersorok. Tak payah masak. Makan minum dah disediakan pada waktu-waktu tertentu. Cuma itulah kita tak boleh bercakap. Kalau bolehlah masa solat suhari, tiba-tiba saja kita jadi bisu. Cukup bagus. Tiba-tiba jadi bisu. Bukan seorang ya, semua. Semua jadi bisu. Nak cakap tak boleh, pakai isyarat. Tapi janganlah harap begitu ya. Kita jadikan diri kita bisu, walaupun pandai bercakap. Itu yang lagi bagus. Kita boleh cakap, tapi kita tak bercakap. Bisu. Kawan tanya apa sekalipun, kita macam tu. Ini bukan masa nak tanya. Ingat ni, musuh kepada zikir ialah bercakap, membaca, tengok handphone. Pasal apa itu semua? Kerana percakapan, tengok handphone, tengok apa saja, membaca Quran ke, baca buku ke, sahabat ke. Ini semua ya, mengajak roh kita memandang alam zahir, alam mulki. Sedangkan kita zikir dengan kejam itu, kita bertujuan mengajak roh kita memandang alam malakut. Berlawanan tuan-tuan. Kita zikir tujuan supaya Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita supaya roh kita memandang alam malakut. Tiba-tiba kita bercakap. Bila bercakap saja berarti kita mengajak roh kita memandang alam zahir, alam mulki. Jadi rosak. Membaca sama saja. Walaupun baca Quran. Ya. Itu tidak boleh pantang sama sekali. Sebab itu dalam Quran Allah perintahkan kita apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila. Kita zikir Allah dalam keadaan tabtil kepada Allah sepenuhnya. Cakap tak ada, apa tak ada. Fikir lain tak ada, Allah saja. Itu tabtil dia. Dia sungguh-sungguh untuk ingat Allah saja. Terlintas apa? Cepat-cepat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Karena semasa kita bersodok itu tuan-tuan, hati kita sebut apa? Ketika itu hati kita macam mana? Antak sudahu wa tahdurahu. Hati kita hanya Allah saja, maukan Allah saja. Sehingga Allah itu benar-benar hadir di dalam ruh kita, di dalam hati kita. At-tariqatu an taqsudahu wa tahdurahu.
barulah disampaikan oleh Allah kepada hakikat. Wal haqiqatu an tashhadahu. Musyahadah di alam malakut. Sebab itu tuan-tuan, Allah, proses Allah nak sampaikan kita kepada alam malakut ni. Pendengaran kita diambil oleh Allah. Sedikit demi sedikit. Sehingga pendengaran kita hilang. Kan saya dah bercakap ya. Ketika itu, kalau ada orang bakal mercun, disuruh orang yang solok. Kalau orang yang solok itu betul-betul ya, dia berzikir, dia tak dengar mercun. Tak dengar. Sebab apa? Pendengarannya sudah diambil oleh Allah. Pada mula dia berzikir, hari pertama memanglah macam biasa. Orang berbisik pun kita dengar. Tapi bila kita bersungguh-sungguh, pendengaran kita mula hilang. Lemah. Sehingga kalau ada orang berbual, kita rasa jauh. Suara itu sayu-sayu. Bukan di sebelah kita. Jauh. Kadang-kadang tak dengar. Itu tujuannya apa? Itu supaya membantu kita, membantu roh kita nanti, roh kita dapat dipalingkan oleh Allah memandang alam malakut. Penglihatan mata pun gitu juga. Lemah. Kebetulan kita zikir dalam kejam, hilang. Penglihatan mata kita hilang. Tak nampak apa. Ketika itu, bolehlah mata hati kita memandang alam malakut. Jadi bukan kerja main-main ya, amalan solok ni, kerja yang serius. Kena tabtil. Watabattal ilahi tabtila. Tabtil kepada Allah ketika itu dengan sebenar-benar tabtil. Sebaik-baik tabtil. Allah saja. Apa pun kita Allah saja. Lain tak kira ya. Karena itu mungkin lapar pun tak terasa lapar. Ya. Jadi berzikir dalam keadaan tabtil kepada Allah sebenar-benar tabtil. Bercakap tidak, itu tidak, pikir yang lain tidak, Allah saja. Inilah yang selalu disebut juga oleh ulama tasawuf mabuk. Mabuk bukan mabuk arak. Mabuk zikrullah. Orang zikir ni boleh mabuk. Kenapa? Kerana dia ingat Allah saja. Lain tak ingat. Mabuk lah. Masa saya bersuruk dulu, ada seorang peserta. Orang dah berumur lah, 60-an. Dia pulun betul zikir. Masa makan tu ada jemaah yang bersolok di sebelah. Jemaah lama. Ya. Bercakap-cakap tentang seorang jemaah yang ditanya. Ada si bulan tu ada. Orang yang mendengar ni tuan-tuan, yang sedang mabuk, dia segera bercakap. Mana ada? Mana ada? Maksudnya apa pun tak ada. Dia rasa apa pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu barulah tabtil. Bila ingat Allah saja, yang lain tak ada. Bila
Dia dengar orang bercakap-cakap, itu ada, ni ada, dia nafikan. Mana ada? Kan Allah saja yang ada. Itu bukan sengaja, ya. Dia terlatah macam tu. Sebab dia berzikir sampai ke peringkat mabuk zikir. Yang dia ingat yang ada hanya Allah. La mawjuda illallah. Ya. Memang banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan perjalanan orang yang bersuluk macam-macam. Tapi semuanya itu tertumpu kepada itu tadilah, ya. Mengingati Allah sampai ke peringkat berjaya mengesahkan kewujudannya, kewujudan zat, kesaannya, uluhiyah dan rububiyahnya. Sebab itu apabila seseorang yang bersuluk dikehendaki melapor zikir dia, maka orang yang bertugas menerima laporan itu dia nak perhatikan betul ke tidak si fulan ini berzikir, ada tak kesan-kesannya. Kalau ditanya jawabnya lambat saja, tentulah kesan zikirnya itu sangat nipis, sangat sedikit. Kalau direka-reka, lagilah yang membaca zikir akan tahu ini reka-reka saja, asal jawab saja. Orang yang benar-benar disampaikan oleh Allah tak susah payah, ya. Duduk saja, bila ditanya dia boleh cakap pengalamannya yang sebenar. Jadi saya bercakap banyaklah, ya. Yang pentingnya tadi, ya, la ilaha illallah maknanya yang sebenar dari sudut hakikat dan makrifah. Yang selalu kita dengar itu keterangan-keterangan yang dibuat oleh ustaz-ustaz itu di peringkat syariat. Macam mana pun bijaknya ustaz yang bercakap tentang rahsia la ilaha illallah, itu semua di peringkat ilmu, di peringkat syariat. Karena di peringkat hakikat dan makrifah, Allah sendiri yang memberi, yang menyampaikan. Bila Allah kurniakan kepada seorang hakikat dan makrifah, barulah orang tersebut, ya, dapat memahami makna la ilaha illallah di peringkat hakikat dan makrifah secara zauqi. Apa maksud secara zauqi? Secara zauqi itu ialah seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Ini pun nak tandakan juga, ya. Ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'. Inilah zauq, rasa takut dalam hati, lalu rasa takut itu berkesan pada seluruh anggota, menggigil, menggeletar, kesejukan, lemah. Kemudian keadaan itu Allah tukarkan, rasa takut jadi tenang, anggota yang menggeletar, lemah, kesejukan jadi stable. Ini memang sepatutnya dilalui oleh orang-orang yang berzikir, yang Allah sampaikan ke tingkat hakikat dan makrifah. Karena tingkat hakikat dan makrifah itu secara zauqi. Dicontohkan oleh Allah ayat 23 surah Az-Zumar.
Atau ayat 2 surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini ayat 2 hingga 3 surah Al-Anfal. Para sahabat Nabi ramai di kalangan sahabat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah hakikat dan ma'rifatullah. Sebab itulah bila mereka ingat Allah saja mereka sudah menggeletak. Sebab itulah para sahabat juga berhati tenang. Berani. Bila tenang berani. Sahabat-sahabat bila berperang berani. Sebab apa? Hati tenang. Yang ditakuti hanya Allah. Terbunuh dalam perang mereka tak takut. Kenapa? Terbunuh dalam perang satu rahmat yang besar. Sehingga mayatnya tak perlu dimandikan, dikebumikan saja dengan pakaian dan darah-darah sekali. Sebab itulah ramai sahabat, ya, bila berperang mereka suka ikut. Harapan apa? Biarlah mati dalam keadaan mati syahid. Ada satu cerita seorang sahabat, tuan-tuan. Dia terbunuh dalam perang. Jadi dia mati syahid. Lalu sahabat ini, walaupun dia dah mati, rohnya itu seolah-olah bercakap dengan Allah. Ya Allah, Engkau hidupkan aku sekali lagi supaya aku dapat mati sekali lagi dalam keadaan syahid. Allah jawab, seseorang manusia yang aku matikan tak ada yang aku hidupkan semula. Dia mati habis. Kita ini untuk menjadi satu galakkan bahawa mati dalam perang fi sabilillah itu sangat baik. Sehingga orang yang pernah mati dalam perang syahid kalau boleh hidupkan lagi sekali. Dia mati sekali lagi dalam perang. Saya fikir cukup lah alam ni. Ada siapa nak bertanya? Ada? Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan dapat membezakan makna la ilaha illallah di peringkat syariat, di peringkat hakikat dan makrifah. Di peringkat hakikat dan makrifah itu hanya orang yang telah disampaikan saja yang dia tahu. Ya. Tapi asasnya apa dia? La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la maksuda illallah. Ya, lalu Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita nampak resi-resi Allah di alam malakut, maka meningkatlah. Ya. Itu tadi, la mawjuda, la ma'buda, la maksuda illallah, meningkatlah kepada hakikat dan makrifah, menerusi
pengalaman rasa jasmani dan rohani. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Tapi tidaklah kita ingat kurniaan Allah seperti ini sepanjang hidup kita hanya sekali. Karena sekali sudah memadai, bila kita jaga akan kekal sampai bila-bila, tak hilang. Dan nanti kesannya apa? Apabila bercakap-cakap tentang rasa tauhid, mudahlah faham. Sebab rasa tauhid sudah dikurniakan oleh Allah. Ada siapa nak bercakap? Nak bertanya? Izin Tuan. Pengalaman saya pernah nampak sekali seorang Tuan dalam suluk. Dia ni diistilahkan mabuk dalam zikir seperti yang Tuan katakan tadi lah. Jadi saya rasa sangat cemburu dengan orang tersebut Tuan. Jadi macam mana kita nak dapat cara mudah ataupun cara cepat dalam suluk tu supaya boleh mabuk dalam berzikir tu Tuan? Saya tak faham lah soalan. Berkenaan dengan mabuk zikir dalam suluk Tuan, macam mana jalan mudah untuk kita dapatkan mabuk berzikir tu Tuan? Kita sungguh-sungguh lah watabatal ilai tabtila, kerana itu kurniaan Allah. Tapi kita sebenarnya tak boleh kejar macam tu. Walaupun hal itu, keadaan itu kita akan lalui, kita tak boleh. Tak boleh bercita-cita macam tu, tak boleh. Aku suluk kali ini biar fana lah. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Aku suluk kali ini biarlah aku sampai pada hakikat dan makrifah. Tuan Guru pun dah terangkan. Tak boleh. Kita zikir saja. Kita zikir saja, itu kerja Allah. Itulah yang terkandung dalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang lain itu tak boleh. Ya. Nak mabuk dalam suluk kan itu berlawanan dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bercakap pun berlawanan. Berbual pun. Marah dalam suluk. Ada tak marah? Ada. Bergaduh nak bertumbuk pun ada. Sudah bersuluk nak bertumbuk dalam suluk. Kerana persisan. Jadi macam mana ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu je. Tujuan kita suluk mau Allah dan keredaannya. Lain apa yang berlaku itu terpulang pada Allah. Karena kadang-kadang orang yang telah dimabukkan oleh Allah, dia tak diberi rasa. Jadi orang tak tahu yang dia dimabukkan oleh Allah. Sehingga orang yang difanakan oleh Allah, kadang-kadang orang tu dia pun tak tahu. Tapi sudah, peringkat itu sudah dilalui, tapi dia tak tahu. Kan Allah itu maha berkuasa. Kalau yang suluk itu 100 orang, mungkin 100 jenis jiwa orang yang bersuluk. 100 orang 100 jenis. Maka Allah akan kurniakan sesuai dengan keadaan tiap-tiap orang. Macam kita pakai baju lah yang sesuai dengan kita. Itu baju tu pilihan kita. Tetapi kurniaan-kurniaan Allah, limpahan-limpahan Allah dalam suluk ini, kerja Allah, Allah tahu. Si fulan ni aku keadaan macam ni aku beri sekat ni. Si fulan ni aku beri ini. Sekarang ni macam-macam lah. Sebab itu kita tak boleh rasa rasa ataupun perasaan yang negatif lah. Misalnya kawan sebelah cepat-cepat ada pindah makam.
Baru tadi dia dah pindah makam pukul 8 pagi. Ini pukul 11 dah pindah lagi. Aku dah 2 hari. Macam mana tuan-tuan? Kita 2 hari tak pindah makam. Kawan sebelah 2-3 jam dah pindah makam. Ini tuan guru ni pilih kasih ni. Macam-macam perasaan. Tapi saya dulu masa solat pertama ada perasaan tapi tak macam tu. Dia ni sungguh-sungguh cepat boleh pindah. Kenapa aku lambat ni? Agaknya aku ni tak sungguh-sungguh fikir. Itu adalah. Jadi kalau seorang tu cepat pindah makam, jadi pengalak kita. Tak apa. Ada orang yang solok masa saya dulu. Hari kelima dah habis. Nabi isbat. Dikir apa? Dikir tahlil la ilaha illallah. Hari kelima. Dalam hati tu, macam mana dia dikir? Hari kelima dah habis. Saya hari ke-6. Saya ingat hari Rabu. Pasal apa? Dalam satu malam tu banyak kali pindah. Ada lagi siapa nak bertanya? Jadi itulah soalan tadi ya. Kita tak boleh lah. Aku solok kali ini aku nak fana. Tak boleh. Yang boleh apa dia? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allah maha mengetahui apa yang patut untuk kita, apa yang tak patut untuk kita. Faham tak? Ada lagi tanya? Sila. Thailand tuan. Tadi dalam kuliah tadi tuan ada sebut bagi seorang yang dia berzikir dalam keadaan tabtil, sebenar-benar tabtil kepada Allah, rohaninya akan menjadi semakin kuat, manakala jasmaninya menjadi lemah dan lemah. Adakah perkara ni memang sentiasa sepanjang masa, setiap kali dia berzikir, tak macam orang yang fana, dia hanya pengalaman dia sekali je? Jawapannya ialah biasanya kurnia seperti ini hanya sekali saja. Kenapa? Itu semua termasuklah dalam perkara-perkara karomah. Kemuliaan yang Allah kurniakan. Kalau Nabi mukjizat ni, kalau kita karomah. Biasanya karomah tu satu-satu karomah sekali. Dia tak berulang. Ya. Sekali saja. Dan sekali itu sudah cukup. Ya. Katalah dihilangkan pandangan mata pada solok kali pertama 20 tahun dulu. Kesannya itu kekal. Kesannya itu kekal. Katalah masa solok kali pertama 20 tahun dulu Allah hilangkan daya kekuatan. Dia jadi lembik. Badannya rasa berat. Nak bangun tak boleh. Nak duduk tak boleh, tergolek. Kaki tangan rasa hilang. Hilang semua. Pengalaman itu akan kekal dalam hidupnya. Ya. Jadi bila dia ingat Allah, itulah yang menyampaikan dia kepada hakikat dan makrifah. Misalnya ketika solat, tentulah dia gunakan solat. Gunakan dalam masa solat. Itu kan berkaitan dengan kodrat iradahnya.
berkaitan dengan perbuatannya, perbuatan Allah. Jadi mungkin seluruh solatnya selepas itu akan berjaya dilakukan dalam keadaan khusyuk, ya. Dan dia merasakan solatnya itu datangnya daripada Allah berdasarkan pengalaman dia 20 tahun dulu, kekal. Dan itu menyebabkan hilang perbuatan diri, ya. Bila orang tersebut melakukan solat setiap hari, dia rasa seluruh perbuatan solat datangnya daripada Allah, melimpah kepada dirinya. Itulah yang dimaksudkan, antara yang dimaksudkan suluk dalam solat, khusyuk dalam solat. Maknanya berbagai pengalaman secara zauki yang Allah kurniakan sekali 2-30 tahun dulu, itu kekal selagi dia tak abaikan, ya. Kalau diabaikan boleh hilang. Cara abaikan ni macam mana? Setahun tak pernah datang tabajuh, setahun tidak ada zikir, isi makam pun tak ada, tinggal langsung lah. Setahun, mungkin dah Allah tarik balik rahmat itu. Ini ada ayatnya, ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, yang demikian itu, li'anna Allah lam yaku mughayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan menarik balik satu-satu nikmat yang telah dikurniakan kepada seseorang. Allah tak tarik balik. Tarik balik hanya apabila orang tersebut tidak jaga. Hatta yughayru ma bi anfusihim. Sehingga orang tersebut berubah hati. Dulu bukan main lagi cari-cari ini tarekat, fikir sungguh-sungguh. Asal ada solok pergi. Sekarang dah lupa dah. Berapa lama kau tak solok? Sejak tahun 90 lah. Dah 30 tahun. Saya akan jumpa kawan-kawan solok dulu. Ada zikir ke? Jawabannya macam, ada. Tapi kita tengok lemah je. Ada pergi solok? Ada. Tapi kita tak nampak dia pun. Itu artinya dia dah lupa dah. Kaifiat pun dah lupa. Pasal apa? Alat ke Allah ni main-main aja. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itulah apa yang kita amalkan, itulah yang diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh golongan ulul albab. Bukan main-main. Siapa yang menghargai, menyanjung tinggi amalan ini, insya-Allah Allah tambahkan. Ada lagi pertanyaan? Jadi itulah ya, pengalaman Zaukiyah ni yang Allah kurniakan, dia tak berulang, sekali saja. Kalau Allah kurniakan, itu kurniakan yang lain, yang sama tak diulang. Ini untuk membezakan antara tipu daya syaitan dengan yang original daripada Allah. Original daripada Allah sekali. Contohnya pada tahun 60, masa itu saya tahun 1 di Kulit Islam. Datang seorang yang bernama Ibrahim Bonjol dari Sumatera. Dia pergi pejabat agama Islam Selangor. Dia buktikan amalan zikir dia itu adalah amalan yang benar.
Buktinya apa? Dia boleh keluarkan air di celah-celah jari. Bagi satu masjid lain pun dia boleh tunjukkan. Kalau satu hari 2-3 masjid, 2-3 kali tunjukkan. Itu sebenarnya apa? Sihir. Akhirnya apa dia? Tarekat Ibrahim Bonjol ini diharamkan. Sesuatu yang luar biasa jadi kebolehan diri. Ini sihir. Dia melebihi Nabi. Nabi sekali je. Dia banyak kali. Pergi surah sana dia pun tunjuk. Masjid ni dia pun tunjuk. Tapi saki-baki orang yang beramal dengan zikir ini ada lagi di Selangor. Di Negeri Sembilan. Penyelidikan telah dilakukan oleh pihak JAIS bagian penyelidikan. Didapati apa yang diamalkan sekarang ini tidak seperti dulu. Jadi sebab itu setengah zikir yang diajarkan oleh Ibrahim Bonjol ini dibenarkan untuk diamalkan. Ada lagi nak bertanya? Jadi Assalamualaikum Tuan. Tak izin Tuan. Ini soalan daripada jemaah baru Tuan. Ada ramai juga orang yang belajar tarikat, mula-mula bersemangat, lepas tu hilang atau di pulau keluarga. Kenapa boleh jadi macam tu? Itulah tadi dia tak jaga. Allah dah bagi, tak jaga. Farida Johnson bila diambil oleh dibayar tiap-tiap peserta tu 1 juta ada, 2 juta ada. Berapa tahun kemudian keluar berita harian. Jutawan dah jadi pungut besi buruk. Ada tak? Kenapa? Tak dijaga. Dapat duit 2 juta, ya, dia boros, tentulah. Tapi yang bijak, dijaga betul, jadi senang. Yang zahir ni menggambarkan apa yang batin pun sama, lebih kurang itu. Dia tak jaga. Kenapa tak jaga? Adalah unsur-unsur syaitannya. Unsur-unsur syaitannya. Ada juga jemaah saya, ya. Saya cakap kata sedap, mengantuk saja. Datang ustaz-ustaz, cakapnya sedap, bersemangat. Ada pula title Habib. Ada kelebihan Habib-Habib ni. Jadi ada jemaah saya yang lari, tinggalkan saya. Saya tak ada apa-apa. Itu hal dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dah ikut saya dah suluk. Dia terpegun, dia terlalu terpesona dengan suluk 3 hari. Saya ajar suluk 10 hari. Dia terpesona dengan suluk 3 hari. Pendek tapi sangat berkesan, zahir dan batin. Ikut ustaz 10 hari, saya tak tahan dah suluk. Ada juga macam tu. Kalau dah suluk 3 hari, itu nama suluk ke? Amalan suluk ni ada 3 waktu, ya. 10, 20, 40. Saya dah ceritakan minggu lepas. 10 hari, 20 hari, 10 hari ikut apa yang diamalkan Rasulullah akhir bulan Ramadan. 20 hari Rasulullah mengamalkan pada tahun beliau meninggal dunia, 20 hari. 40 hari ini diambil pengajaran daripada Nabi Musa AS. 40 hari, 40 malam.
Jadi kalau ada suluk 3 hari, tentulah orang tertarik. Ya. Ini cepat, cuti saya hanya 3 hari je. Ikut tuan 10 hari tak cukup. Macam-macam. Jadi gitulah ya. Selain daripada itu, sebabkan tu tadi lah ya, macam-macam lah, syaitan lah, kerana salah adab lah. Selalu salah adab pun menyebabkan itu juga. Sebab adab dalam tarekat ni berat lah. Saya sendiri pun takut. Di antara puncak adab ni, adab kepada guru lah ya. Man qala li sayhihi 5 lam yuflih abada. Seorang murid yang bercakap pada gurunya, Tuan, kenapa Tuan buat surah kita macam ni? Tak boleh. Kenapa Tuan buat surah 2 tingkat macam ni? Tak boleh. Kenapa Tuan buat suluk bulan puasa? Apa saja kata-kata 5 kenapa? Itu tak boleh. Lam yuflih abada. Murid itu tak akan berjaya. Ada contoh-contohnya di dalam kitab ni. Boleh. Contoh yang diambil ialah kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir ya. Itu contoh ya. Maknanya seorang murid itu tak boleh banyak soal. Soalan bukan tak boleh, tapi soalan-soalan yang memang tak patut disoal. Kemudian adab-adab dalam tarekat ini diambil daripada adab sahabat dengan Rasulullah SAW. Itu asasnya, tapi kita tak mampu nak melakukan adab sahabat dengan Rasulullah terhadap guru kita tak mampu. Contohnya lah kalau saya daripada Johor Bahru, murid saya di Seremban ada sama, dia pakai kereta lain. Kalau ikut adab sahabat Rasulullah, murid saya ni tak boleh terus balik ke rumah di Seremban. Dia mesti hantar saya ke Sikundang, baru dia patah balik ke Seremban. Boleh tak? Boleh tak tu? Weh, zalimnya. Ini tak boleh, ini dah bukan adab lagi, ini Tuan Guru dah bully ini. Karena sahabat tuan-tuan, bila berjalan dengan Rasulullah balik, boleh katakan semua sahabat antar Rasulullah ke rumah. Dah sampai rumah baru berpecah balik masing-masing rumah. Kita mampu ke? Tak mampu. Sahabat tuan-tuan nak makan. Hidangan yang agak sedap lah, ada daging. Tiba-tiba seorang sahabat, Rasulullah makan ke tidak tengah hari ini? Yalah, Rasulullah makan ke tidak? Akhirnya tuan-tuan, sahabat-sahabat ini tangguhkan makan. Tapi kita tak perlulah macam tu. Ini contoh-contoh saja. Kalau dalam surah Hujurat yang terang-terang lah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Tak boleh. Suara Nabi, podiumnya 5, sahabat 6. Tak boleh. Kalau Nabi 5, sahabat 4. Baru boleh. Ini Quran sebut.
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan kamu tinggikan suara kamu. Fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu kaba'dhi jahrikum ala ba'din. Nadanya pun tak boleh. Ya, menghadapi satu masalah. Ya, kita jemaah, saya ni menghadapi satu masalah. Saya mungkin tindakan saya lambat. Murid berkata, kenapa Tuhan ni lambat ini? Patut Tuhan cepat ni. Boleh tak? Sebab itu, cerita berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani oleh Nabi pada tahun 6 Hijrah, yang dikatakan Sayyidina Umar itu membantah, itu sebenarnya tidak berlaku. Itu sebenarnya tidak berlaku. Memang betul Sayyidina Umar ada rasa tak senang hati. Tapi Sayyidina Umar tidak luahkan. Selagi tidak diluahkan, ada dalam hati tak apa. Ya. Tapi akhirnya Sayyidina Umar luahkan juga. Tapi dengan cara indirect. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita kan orang Islam, ya Rasulullah. Rasulullah kata, ya. Rasulullah fahamlah. Ya Umar, aku ni hanya pesuruh Allah. Apa yang aku buat, itu perintah Allah. Barulah Sayyidina Umar tahu. Tidaklah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah terima ni perjanjian ni? Kan kita rugi ni, ya Rasulullah. Rugi. Sepatutnya kita tak tanda tangani, ya Rasulullah. Sayyidina Umar tu tak cakap itu. Tapi setengah orientalis, dia lebih-lebih lah. Kerana nak memurukkan Sayyidina Umar. Yang sebenarnya Sayyidina Umar hanya cakap itulah, ya Rasulullah, kita ni kan orang Islam, kita ni kan orang mukmin, ya Rasulullah. Jadi dengan kata-kata yang tidak direct ni pada Rasulullah, Rasulullah faham. Lalu Rasulullah jawab, ya Umar, aku ini hanya pesuruh Allah. Apa yang aku buat semua suruhan dia. Barulah Sayyidina Umar itu reda lah. Oh, ada wahyu daripada Allah supaya ditandatangani. Murid Imam Ishaq pernah mempersoalkan perintah Imam Ishaq. Seorang murid Imam Ishaq di Kelang. Imam Ishaq memerintahkan murid ini supaya bawa tahajud seminggu sekali. Tak salah saya hari Khamis malam Jumaat, hari Rabu malam Khamis. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Imam Ishaq perintah muridnya yang lain. Jadi murid yang pertama ni, dia tak senang hati. Apa cakap ni? Saya sendiri dengar, bukan orang cerita. Apalah Imam Ishaq ni, locak-lacik, tak konsisten. Sekali suruh saya, sekali urut. Murid Imam Ishaq ni apa jadi? Habislah. Dia kritik macam tu. Apa Imam Ishaq ni locak-lacik? Hari itu suruh saya buat tawajuh, sekarang sudah sebulan buat tawajuh. Dia tak puas hati. Itu memang bertentangan. Kebetulannya saya sendiri dengar dia bercakap itu dekat dengan saya. Tapi dia bercakap dengan kawan dia lain. Saya dah hati saya, astagfirullah. Sampai macam itu dia bercakap berani. Imam Ishaq merintah murid lain itu tak ada masalah. Buatlah, dia buatlah, dah 2 orang. Apa salahnya? Yang pertama diperintah buat. Yang kedua ni berapa bulan kemudian. Jadi ada 2 orang. Dua-dua dapat izin, dapat perintah, buatlah.
Tapi sangkaan murid tu tadi, Imam Ishaq pecat dia. Ganti orang lain. Imam Ishaq tu sebagai guru, saya fikir dia memang bijak lah. Nak ambil tindakan-tindakan yang boleh menguris hati murid, memang bijak. Seorang anak angkat dia, yang memang jemaah, murid Imam Ishaq dah lama, jadi driver Imam Ishaq. Kalau Imam Ishaq tu pergi ke Bandar Raub, dia lah yang bawa, ke mana-mana dia lah yang bawa kereta. Tapi murid ni yang dianggap oleh Imam Ishaq sebagai anak dia, anak angkat dia dan driver dia, selalu bantah. Bantahnya tu tak kelihatan. Contohnya apa? Ya, tolong beli kacang panjang tu, kita boleh buat sayur. Si murid ni jawab apa? Tuan, sayur yang semalam pun tak masak lagi tuan. Faham tak ni? Jadi si murid ni cakap sayur semalam ada lagi tak dimasak. Tak perlulah nak beli kacang panjang. Ada saja berlaku macam tu. Jadi Imam Ishaq ni dia rasalah, agaknya rasa tak sesuai anak angkatnya ni jadi driver. Dia suruh anak angkat yang lain Nasution. Nasution belajar kereta. Nasution dah pandai bawa kereta. Imam Ishaq nak singkirkan murid yang pertama tadi, anak angkat yang pertama macam mana? Dia panggil, Din, Haji Manan ada boleh ikan. Ikan dia banyak tu. Periginya 10. Ikannya sedap macam ikan sungai. Sebab airnya mengalir. Dia tak cukup membantu. Engkau boleh tak tolong dia? Lagipun seminggu sekali buat tawajuh di rumah dia, awak boleh bawa tawajuh. Suka tak ni? Suka tak anak angkat ni? Oh, sukalah. Dia kita pada kita. Wah, tuan guru sudah perintah saya duduk rumah Haji Manan, bawa tawajuh, tolong dia jaga ikan. Padahal tu apa? Imam Ishaq nak singkirkan dia supaya jauh dari dia. Pasal apa? Nasution sudah ada. Bila Nasution barulah Imam Ishaq tu tak ada masalah. Nasution ni ikut saja. Sudah cukup ya. Cukuplah setakat ini saja. Apa hal pun yang pentingnya tadi ya, la ilaha illallah, peringkat syariat, peringkat hakikat. Peringkat hakikat ini kalau kita dikurniakan oleh Allah, hakikat dan makrifah la ilaha illallah dalam masa suluk, ketika kita buat nafi isbat la ilaha illallah, kebetulan diterima oleh Allah, kita akan mengalami dua rasa ataupun salah satunya. Taksairu minhu juludul ladina yakshauna rabbahum. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid tentang wujudnya Allah dan uluhiyah Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikra. Ini tauhid rububiyah. La maksuda illallah. Sebab itu masa suluk peringkat nafi isbat ni memang susah ya. Karena kalau seorang itu ada lagi masalah-masalah akidah, biasanya susah nak lepas. Takat ni sajalah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبيوتنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين. الله جعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكي وسرق لسرينك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.